This is Johor Darul Takzim. JDT di laman sendiri cemerlang untuk meraih kemenangan ke-16 bagi musim ini. Dengan jaringan yang pertama dihasilkan melalui Baxen da Silva, gerakan solo melepasi kawalan 3 pemain pertahanan Seri Pahang untuk membuka tirai jaringan. Kemudiannya Baxen sekali lagi mencuri tumpuan. Kali ini satu hantaran yang dilihat cukup menarik ditampilkan oleh Syafiq Rahim untuk memberikan jaringan kedua buat JDT. Dan malam gemilang JDT diakhiri dengan jaringan menarik untuk melengkapkan hat-trick buat Baxen menerusi assist yang dilakukan oleh Cabrera. Jadi untuk mengesahkan Johor Darul Takzim dalam kelas yang tersendiri untuk menamatkan saingan dalam saingan Liga Super dengan kedudukan selaku juara baru Liga Super buat kali yang ke-8. Apapun buat Seri Pahang yang turun tanpa beberapa 6 tonggak keseluruhannya, nyata berdepan tugas sukar untuk berhadapan dengan barisan bintang-bintang Johor DT untuk mencari jaringan. Namun kejayaan pasukan JDT hampir-hampir ditambah pada minit ke-61 menerusi rembatan yang dilakukan oleh Baxen, namun palang menjadi penghalang. Namun apapun, kemenangan bergaya pasukan Johor DT di laman sendiri. Assalamualaikum, selamat datang ke Nadi Bola. Pastinya cerita bola sepak tempatan yang akan kita kupas. Hari ini ada 2 tumpuan yang akan kita berikan, iaitu satu dalam saingan Liga Super dan juga satu dalam saingan Liga Premier. Saya malam ini ditemani oleh Asmoi Bakiri dan juga Syarum Kalam. Kedua-duanya bekas pemain pasukan Perak, kedua-duanya bekas pemain pasukan Selangor. Ada pasukan yang sama lagi tak? Tak ada? Tak ada? Dua tu. Dua tu je lah? Dua. Okey, kita mulakan perbincangan. Boleh saya mulakan perbincangan? Silakan. Nak silakan nak duduk? Jangan berdiri. Okey, baik. JDT hari ini ditambah dengan ketidakhadiran 6 tonggak utama untuk pasukan Seri Pahang memudahkan pesta JDT di laman sendiri. Baxen da Silva dengan hat-tricknya, bagaimana keupayaan jentera tengah merealisasikan ataupun bekerja dengan baik di separuh masa yang pertama. Syarum Kalam. Saya rasa pada separuh masa pertama mungkin approach pasukan Pahang tu mungkin tak betul bagi saya. Cara mereka bermain pada separuh masa pertama tak sama dengan separuh masa kedua, dan bagi saya JDT menguasai permainan dengan transisi, dengan intensiti yang ada dari pasukan JDT main separuh masa pertama seperti training ground, dan juga mereka mendapat menjadikan gol pada separuh masa pertama. Leandro Velasquez, Nasho Insa, Syafiq Rahim. Nak dijadikan cerita, Arif Aiman pula hari ini solid weh. Perlawanan ni saya tak anggap mereka sebagai satu tekanan besar untuk JDT turun dengan yang kita sedia maklum dengan ketidakadaan pemain utama Pahang tu menyebabkan confidence JDT lebih besar, lebih tinggi sebenarnya. Ketiga-tiga keempat pemain ini berhasil dengan baik, dan kita dapat lihat bahawa ini penguasaan di stadium JDT sendiri dan kita sebelum lupa tahniah untuk JDT. Sebenarnya dah telah dinobatkan sebagai juara 8 kali. So ini kekuatan pasukan yang sebenarnya bukan daripada first 11 saja ataupun pemain utama yang diturunkan, tapi di pemain-pemain dalam bangku simpanan juga membantu, dan ini kekuatan semula jadi yang ada pada pasukan JDT. Kalau kita lihat dari segi taktikal juga Syarum, peranan Nasho Insa lebih relax hari ini. Dia tak perlu ke depan, dia statik di posisi yang sepatutnya berada, sudah cukup sebenarnya. Bukan hanya Nacho Insa, tapi kalau kita lihat pada separuh masa pertama, Farizal Mariza hanya orang kata pegang bola 2 kali saja kan. Itu menunjukkan indikasi bahawa di mana keeper tak perlu bekerja keras, dan depan mereka pun tak perlu bekerja keras, backline, dan juga Nacho Insa hanya boleh dikatakan bermain sangat mudah, bermain one touch to touch, bergerak dengan bebas. Itu yang buatkan, tetapi beliau sentiasa ada di situ untuk memenuhi ruang yang ada di tengah padang. Permintaan untuk Syafiq Rahim, saya rasa dengan jaringan ataupun assist yang dihasilkan pada jaringan kedua itu, Syafiq Rahim tetap Syafiq Rahim. Ya, Syafiq ada lebih pergerakan yang lebih banyak timur bola. Bila Nasro Insa duduk di belakang, tolak Syafiq dengan Dendro yang akan roll dekat attacking third untuk buat passing, untuk buat hantaran.
vision, target, dia dah tahu dah. Bersen nak bola yang mesti belakang pertahanan, mesti ada space. Dan Syafiq lakukan bukan sekali, now Syafiq dah masuk 5 assist dalam perlawanan. So saya rasa ini satu tindakan betul, tepat sebagai seorang pemain midfield attacking, mesti menghantar bola, mesti buat passing dan ini berlaku dalam tim JDT. Syafiq Ahmad diturunkan hari ini. Jadi macam Mawi katakan tadilah, nak cerita kalau as a coach, kalau dia tengok dekat bench belakang ni, dia pun pening. Betul. Kalau bukan dia, saya rasa semua yang duduk kat situ pun pening kan. Yeah. Pandang belakang tengok semua line up dah ada, bukan main baik lagi, kat luar pun ada. Dan saya rasa kemasukan Syafiq Ahmad, kalau kita nampak keinginan dan kesungguhan Syafiq Ahmad lah. Macam mana dia masuk kesungguhan dia dengan membuat satu percubaan, ada juga membuat satu percubaan pergerakan 1-2 yang cantik. Kita nampak kesungguhan yang ada pada Syafiq Ahmad. Okey, lihat. Ini kualiti Syafiq. Nyata dia dahagakan sesuatu. Betul. Jiwa memberontak nak main, bukan saja nak berebut first 11, nak duduk dalam pasukan pun dia begitu struggle Tapi kehadiran dia balik dalam tim untuk main, tengok ini yang dia perlu lakukan kerana peluang yang ada ataupun peluang yang sekejap main dalam masa 10-5 minit perlu ambil peluang yang baik. Dan ini memang macam Syarul kata tadi, Syafiq dia tetap Syafiq, dia main komitmen, dia show untuk bahagian attacking, dia perlu dapatkan gol kerana dia tahu nak bersaing, nak dapat tempat susah, peluang yang ada yang membezakan kau nak main atau tidak boleh tak menjadikan gol. Saya rasa itu yang terbaik untuk Tapi dia. ada kalanya juga jaringkan gol belum tentu first 11. Betul. Di JDT tak semestinya awak menjadikan gol, awak akan main first 11 pada next game ke? Betul. Bukan. Dia cerita dalam padang, luar padang semuanya dia ambil kira. Betul, saya setuju. Okey, kita tinggalkan pasukan JDT. Apapun tahniah kepada JDT di atas kejuaraan yang ke-8. Banyak akan kita kupas di Bola Mamak nanti, pada Isnin nanti. Saya nak beralih kepada Seri Pahang. Mereka di kedudukan yang ke-10 pada ketika ini. Dilihat mungkin satu kedudukan yang sedikit membimbangkan kerana walaupun dibezakan dengan empat mata dengan pasukan Perak, nasib Dollah Saleh juga untuk perlawanan ini kita kena kesian dengan Dollah Saleh. Betul. Bandul dah terpaksa kena berdepan dengan player ni je dah. Dia bukan nasib Coach Dollah Saleh bukan pada perlawanan ini je. Sebelum bagi pertengahan season, awal season pun dah memang menghadapi kedudukan pasukan yang tidak memiliki pemain yang bukan saya tak panggil berkualiti, tapi tak boleh nak untuk menyaingi dalam sepanjang 22 perjalanan game tu. Cuma yang menarik apa yang berlaku, ada baik dia apabila tim tengah dalam keadaan struggle, tengah mencari rentak, tak ada player yang betul-betul ada kualiti, tapi melahirkan pemain-pemain muda. Saya nak juga beri kredit kepada Coach Dollah. Ini memang kebiasaan Coach Dollah akan bagi peluang mereka sekurang-kurangnya ada Zahir, ada Ashraf, ada Syahin Nizam dan Izzat. So saya rasa ini peluang untuk mereka walaupun dalam keadaan Pahang yang tak ada kualiti head to head, pemain nak berdepan dengan pasukan kuat seperti JDT ini, tapi sekurang-kurangnya mereka boleh bersaing. Ini kualiti maksudnya untuk game ini. Ya, untuk game. Ya, betul. Kalau kita lihat pemain yang diturunkan, pemain muda ni diturunkan pada game besar. Bagi Lawan saya, JDT. Lawan JDT bermain away di Johor lagi. Saya rasa akan bagi tekanan. Itu kita nampak pada separuh masa pertama di mana mereka struggle, nampak macam gugup. Tetapi pada separuh masa kedua mereka bangkit. Ada attack. Mereka bangkit, mereka dah start buat high press. Itu menunjukkan mereka nak menang. Mereka ada juga mau percubaan. Bagi saya perlu lebih masa lah untuk pemain. Untuk pasukan Pahang, permulaan macam Asmawi cakap tadi, permulaan season pun tak cantik kan. Mungkin kalau sekiranya mereka dapat proper punya preparation, mungkin akan baik. Apapun saya kena berikan kredit kepada Dollah Saleh. Kerana as a coach, bila berlawan dengan JDT, you nak kena bawa player-player yang mungkin dalam kedudukan yang nak kata tak bersedia, tapi ini perlu khidmatkan mereka, tapi nak buat macam mana. Tapi apapun, sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada JDT dan juga Pahang umpamanya yang terpaksa bergelut untuk berdepan dengan JDT dengan ketiadaan 6 tonggak utama untuk perlawanan pada